Okay. So question, okay, kita go through sikit. Okay, so macam saya lukis mind map hari tu kejap. Okay, tajuk kita sekarang ni tajuk 10 kan, mechanical wave. Okay, so mechanical wave tajuk besar dia, saya nak awak nampak flow lah. Supaya kejap lagi awak tak pening. Lambat sikit. Okay, tajuk besar kita mechanical wave. Okay, tajuk chapter 10. Okay, so lepas tu under mechanical wave hari tu saya ada buat juga benda ni. First wave yang kita akan belajar adalah kita panggil dia sebagai progressive wave. Okay, progressive wave. Okay, and then second types of wave that we're going to learn is about stationary wave ataupun standing wave, nama lain dia lah. Okay, dia ada dua nama. Tapi dua-dua ni standing dan stationary ni adalah wave yang sama. Okay, so untuk progressive wave awak dah belajar. Okay, saya ulang sikit lagi. Okay, yang ini ya progressive wave untuk first part of chapter 10 ni. Okay, this is the equation, general equation for displacement untuk progressive wave. So ini equation dia. Okay, general equation y is equal to a sin omega t plus minus kx. Okay, so lepas tu daripada equation tersebut awak kena determinekan plus minus tu nak guna yang mana. Okay, so kalau you nampak wave awak tu propagate to the right, so negative kat sini. Kalau wave awak tu travel ataupun propagate ke kiri, so you use plus here. Okay, so itu yang benda yang penting lah. Okay, lagi satu, ini adalah equation velocity. So equation velocity under chapter ni ada dua jenis. Okay, satu jenis dia adalah velocity of the particle of the medium. Okay, hari tu kan saya dah ajarkan medium kita boleh jadi a string ataupun a water dan sebagainya untuk kita menghasilkan ombak. So dalam medium tersebut dia ada partikel. So itu adalah velocity of that particle adalah equation dia yang ini. Okay, ataupun ada partikel dekat sini, apakah velocity dia. So you boleh guna equation 2 yang bawah kolom partikel punya velocity ni lah. Okay, this is the first one and then this is the second one. You can use both equation. So if from the question you have information berkenaan dengan wave number iaitu k, so you can use the first equation. Okay, kalau you ada value berkenaan dengan displacement iaitu y, okay, so you can use the second equation. Okay, so itu untuk particle. Tapi kalau soalan minta awak speed berkenaan dengan wave tersebut, okay, so contoh you ada sebuah wave, okay, seberapa pantas wave tu bergerak daripada satu point ke satu point yang lain. Okay, so contoh mula-mula point dia kat sini, wave tu, and then after a few moment wave tu dah dekat sini. So seberapa pantas dia bergerak daripada point sini ke point sini, so itu kita panggil dia sebagai wave propagation velocity. Kita tengok macam kita tengok kat tepi pantai lah. Okay, seberapa pantas ombak daripada ombak pantai tu sampai ke tepi pantai, macam tu. Okay, itu yang kita panggil dengan wave velocity. Okay, so equation untuk wave velocity adalah V is equal to lambda F. Okay, so saya suka nak ingatkan balik equation K, wave number is equal to 2 pi over lambda. Ni ada dekat depan, ke atas chapter subtopik yang depan kan ni. Okay, subtopik 10 yang atas-atas, yang bahagian terms, kolom-kolom tu. Okay, ini adalah wave number general equation dia. Okay, lepas tu sebelum kita masuk lagi, so yang ini, dah faham ke hari tu? Ke tak faham? Macam mana nak shift your x-axis, y-axis saya ada terangkan tak? Ke belum? Belum. Belum Okay, good. Okay, so yang ini, okay, so contohlah dia bagi awak satu situation. Okay, dia bagi kita contoh, kolom pertama ni adalah dia nak ajar awak macam mana awak nak sketch graph y against x. Okay, itu displacement against distance. Okay, so maksudnya yang ini akan jadi you punya y-axis, yang ini akan jadi you punya x-axis. So kolom yang sebelah ni pula, dia akan nak ajar awak cara untuk sketch graph displacement against time. Okay, saya nak proof. Okay, alright. So maksudnya yang ini akan jadi y-axis, yang ini akan jadi x-axis awak lah, times. Okay, so kita basically dalam topik 10 ni kita ada dua jenis graf dia je. Sama ada y against x ataupun y against t. Okay, so contoh tadi kan kita dah ada equation y equal to a sin omega t plus minus kx. Okay, so untuk part ni, okay, dia menggunakan this equation yang ini. Okay, dia menggunakan plus. Contoh ni contoh sajalah. Okay, so contoh dia yes. Saya baru masuk, maaf. Tak apa. Tadi baru habis. Okay. Test kit okay, tak apa, boleh je. Okay, so untuk case kita ni, okay, derivation, dia bukan derivation, dia just nak tunjuk example dia sebenarnya.
Okay, digunakan formula Y equal to A sin omega T plus KX. So maksudnya wave awak ni bergerak ke mana ni kalau plus ni? Kiri ke kanan? Kanan. Ya, you go, plus. Kiri. Kiri, ingat. Untuk wave, simbol dia terbalik daripada the motion yang kita dah buat sebelum ni. Sebelum ni kan kita belajar force kan ke kiri ataupun linear motion ke kiri negatif, kanan positif. Tapi wave lain sikit dia terbalik. Okay, positif kiri. Okay, so maksudnya dalam contoh ni dia bagi general equation untuk wave yang bergerak ke kiri. Okay, so lepas tu kalau soalan bagi awak satu condition, contoh dia bagi T is equal to 0. Okay, dia suruh cari apakah displacement. Macam contohlah soalan ADMAT kan. At T is equal to 0, what is Y? Macam tu. Okay, so maksudnya daripada equation penuh atas ni, okay, you substitutekan bahagian T tu sama dengan kosong. Bahagian T ni, okay, you substitutekan kosong. Macam ni. Okay, so jadilah equation macam ni. Okay, so bila you nampak equation you macam ni, biasanya soalan akan minta you sketch graph. Okay, so contoh dah substitute condition and then final equation awak dapat macam ni. Y is equal to A sin KX. So maksudnya tak ada masalah. Yang ni simple sangat sebab dia adalah graph sin positif kan. So kalau tak tahu nak lukis pun awak lukis je paksi. Okay, so Y in a function of X. Okay, sebab dia ada X kat belakang tu maksudnya paksi awak adalah paksi X axis tu. Kalau belakang tu T, maksudnya paksi X awak adalah T. T nanti kita tengok kat sebelah kanan. Okay, so contoh kita tak tahulah A sin theta ni apa dia punya graph macam mana. So you lukis je general graph yang awak tahu berkenaan dengan graph sin. Graph sin start kat kosong ke start dekat amplitude? Kosong. Yes, kosong. Okay, dia positive sign kan, so maksudnya dia travel ke atas and then ke bawah. Settle dah graph awak. Okay, so dia positive sign. So inilah graph awak. So dekat sini adalah value awak punya amplitude and then apa yang saya nak ingat, bila kat sini adalah paksi X, one complete cycle here will give you information berkenaan dengan lambda. Okay, so macam dalam gambar yang saya dah lukis ni lah, yang ni. Okay, so one complete cycle dia akan bagi awak value berkenaan dengan lambda. So contoh, kat situ dalam soalan, dia tulis dekat lambda tu adalah 5. Okay, so maksudnya you punya lambda adalah bersamaan dengan 5 meter. Okay, so daripada information tersebut, awak bolehlah cari value K iaitu wave number dengan gunakan equation, general equation of wave number lah. K is equal to 2 pi over lambda. So maksudnya nanti jadilah 2 pi over lambda, so sama dengan K awak. Cari berapa macam tu. Okay, itu antara contoh yang paling simple lah. Okay, lepas tu contoh lagi satu. Kalau dia bagi awak value awak adalah bersamaan dengan value awak sekarang ni for the particle at T is equal to 0.5 period. The equation given is apa? So contoh sekarang nak awak cari at T is equal to 0.25 period. Y awak sama dengan berapa? So macam ADMAT. Okay, so kita substitutekan condition ni dalam equation kita lah. Okay, so dari segi equation, dari segi peratus, 0.25 tu bersamaan dengan 25/100 kan? Okay, kalau kita mudahkan, dia sama dengan berapa pecahan dia? 1/4. Ya, 1/4 kan? Okay, so maksudnya T awak tu bersamaan dengan 1/4 period lah. Okay, so kalau awak nak guna 0.25 pun tak ada masalah. Tapi oleh kerana buku ni dia dah guna 1/4, so saya tunjuklah kenapa 1/4. Okay, so substitutekan T awak bersamaan dengan 1/4 period, so dia akan jadi macam ni. Okay, and then omega ni you substitutekan, omega is equal to 2 pi over T, general equation biasa. Okay, so nanti T dengan T dia akan potong, so tinggallah pi over 2 plus KX macam biasa. Okay, so biasanya nanti dia akan suruh awak sketch graph ni, graph equation yang ini. Dia suruh awak sketch graph. Apakah graph dia, bentuk macam mana? So teknik dia ada 2 teknik. Okay, so ingat kalau graph equation awak belakang dia ada plus macam ni, yang macam pelik sikit, dia ada bahagian plus minus kat belakang ni. So you kena hati-hati, maksudnya graph awak bukan graph yang simple macam yang atas tadi. Okay, so kalau ada plus ataupun minus kat belakang tu, you kena hati-hati sikit lah. Okay, contoh kalau tak tahu nak start, lukis je graph sin biasa. Okay, graph sin biasa start kat kosong kan. Okay, sebab dia bagi kita graph sin kat depan tu, then positive sign. So start je kat kosong and then give me one cycle. Okay, so lepas tu apa yang dimaksudkan dengan plus pi over 2 dekat belakang ni, okay, awak boleh lukis dengan cara 2 cara. Satu, cara yang pertama adalah awak shift axis. Shift axis. Okay, cara nak shift dia, kalau awak nampak plus pi over 2, okay, so maksudnya you need to shift your y axis to the right. Okay, sebanyak pi over 2. Maksudnya awak gerakkan axis awak ke kanan
sebanyak pi over 2. So maksudnya you imagine, sekejap macam mana saya nak lukis ni. Okay. Saya ingatkan awak balik yang pi kat mana, pi over 2 kat mana. Okay, contoh ada graf kan. One complete cycle macam ni. Okay. So dekat bahagian penuh one complete cycle dia adalah bersamaan dengan 2 pi. Dekat tengah ni dia adalah pi. Dekat tengah ni dia adalah pi over 2. Kat depan kosong kan. So dekat sini dia adalah bersamaan dengan 3 pi per 2. Okay. So sekarang ni dia nak pi over 2. Maksudnya you need to shift your graph to, you need to shift your y axis to the right by pi over 2. Maksudnya you kena ingat pattern pi over 2 tu macam mana bentuk dia. Okay, pi over 2 dia pattern dia macam ni. Sampai sini saja yang warna biru ni. Sampai sini je. So itu adalah pi over 2. So maksudnya you need to shift your graph ke kanan sebanyak pattern tersebut, iaitu pattern pi over 2. Okay, so daripada graph ni, so maksudnya kita akan shift sampai sini lah. Sini. Okay, ke kanan sebanyak pi over 2. So maksudnya graph baru awak, dia akan jadi graph macam ni. Ini adalah graph yang terbaru. Okay, so ni y axis awak, ni x axis awak. So this is your graph untuk equation yang ada pi plus pi over 2 kat belakang. So macam ni lah proses dia yang saya dah bagi dekat dalam nota ni. Okay, saya dah siap lukiskan. All graph kat mana, all axis kat mana, and then dia shift ke kanan. Macam tu. Okay, so jadilah dia graph yang sepatutnya yang ini. Okay. So daripada graph yang terhasil tu, dia graph apa awak rasa? Yang ni graph apa? Cos. Yes, cos. So dia adalah sama dengan kalau dari segi equation dia adalah y is equal to a cos, positif kan sebab dia start dekat amplitude yang positif, cos kx. Okay, so macam ni. Ini adalah equation dia. So tadi pada asalnya equation kita yang ini. Okay, iaitu y is equal to a sin kx plus pi over 2 kan. Okay, so satu kesimpulan yang awak boleh buat kat sini. Okay, equation, graph untuk equation y is equal to a sin kx plus pi over 2 is also equal to the graph of a cos kx. Itulah kesimpulan yang saya nak awak nampak. Okay, kedua-dua ni sama je sebenarnya. Macam tu. Okay, boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? So macam itulah. Okay, so itu dari segi shift axis. Itu method yang pertama. Dan saya suka guna method ni sebab dia mudah sikit lah. Okay, sekejap saya pakai ni. Method yang kedua, cara yang kedua adalah dengan awak menggunakan direction of wave tu tadi. Okay, so kalau awak tahu ni equation asal kita kan, y is equal to a sin kx plus pi over 2. So dia plus, so maksudnya wave awak tu propagate to the left kan, ke kiri. Okay, so cara nak lukis dia untuk method number 2 ni method number 2 yang O ni. Okay, so lukis je graf biasa, graf sin biasa. Okay. Contoh you lukis graf sin. Okay, ni in case kalau tak ingat langsung lah, lukis di graf sin dulu. And then you tahu daripada equation awak, you tahu bahawa wave awak tu tengah bergerak ke kiri sebanyak pi over 2. Okay, so you kena ingat juga bentuk pi over 2 sebanyak mana. Okay, so maksudnya wave awak tu sekarang ni adalah initial place yang warna biru hijau gelap tadi. Okay, so dia bergerak ke kiri, maksudnya wave ni dia bergerak ke kiri sebanyak pi over 2. Okay, so sebanyak sini lah. Yang ini adalah graf baru, warna merah. Nampak tak? Wave awak daripada hijau tu dia bergerak ke kiri sebanyak pi over 2. Okay, so maksudnya the differences between here to here adalah pi over 2. Okay, so maksudnya graf baru awak nanti adalah dekat, saya lukis. So graf baru awak nanti adalah dekat sini. Ni graf, dia daripada sini kan? Okay, dia akan jadi cos juga. Okay, so sekarang ni yang bergerak hanyalah wave awak tau. Tapi paksi awak still dekat situ. So maksudnya bahagian yang awak kena lukis balik tu adalah yang ini ni. Bahagian dekat sini, yang warna merah tu. So yang inilah. Macam tu. Okay, so itu antara step yang itu cara yang kedua lah. You shift your wave instead of you shift your y axis. So you kena shift salah satu saja, you tak boleh shift dua-dua. Okay, so kalau you nak shift you punya y axis, maksudnya graf awak dekat situ saja. Tapi kalau awak pilih method yang kedua iaitu you nak shift your graph, maksudnya y axis awak kena kat situ je. Okay, tak boleh pergi mana-mana. So barulah terhasilnya graf yang betul. Okay, so okay ke? Saya rasa method pertama lagi simple sikit kot sebab awak tak payah imagine shift ke kiri tu pattern dia macam mana sangat lah. Okay, okay ke? Nak saya ulang mana-mana tak? Okey. Okay, Afika okay tak Afika?
Okey cikgu. Okay, good. Okay, so kalau ada soalan terus tanya. Okay, so sama juga macam ni tadi kolom yang pertama settle Okay, settle. So you boleh refer pada gambar yang asal yang saya dah lukiskan je lah supaya tak serabut sangat. Okay. Yang tu. Alright, so ini saya pelas kat sini. Okay, so lepas tu kita tengok yang seterusnya. Kolom yang seterusnya tadi, sebelah dia tu. Okay, yang sebelah dia tu pula nak draw graph displacement against time. Okay, so dia bagi general equation yang ni contohnya. Okay, so sekarang dia bagi negatif pula kat sini. So maksudnya you can know that, you can tell that your graph, your wave is propagate to the right kan. Sebab dia negatif kat situ. Maksudnya wave awak tu tengah travel ke kanan. Okay, so lepas tu dia bagi condition. Substitute x is equal to 0. Okay, masukkan 0 kat sini. So dia akan jadi macam ni lah. Y is equal to A sin omega t. So maksudnya Y in a function of t. Okay, so Y tu adalah Y axis. X axis awak adalah t lah sekarang. Okay. So, bila dah macam tu, graf kita simple je. Graph sign. Okay, so lukislah graph sign macam biasa. And bila awak nampak paksi awak dekat sini adalah T, one complete cycle here will give you information berkenaan dengan period. Okay, tadi kalau paksi awak X, dia akan bagi awak information berkenaan dengan lambda, wavelength kat sini. Okay, so you kena hati-hati sikit lah. Okay, so daripada period, kita boleh cari omega, iaitu sebab omega formula dia adalah omega is equal to 2 pi over T. So itu yang simple lah. Okay. So, lepas tu dia bagi condition. What if your x is equal to 0.25 lambda. Okay. So maksudnya kita substitutekan lah 1/4 lambda dekat kita punya x. Okay. So maksudnya dari segi general equation ya tadi. Okay. Y is equal to A sin omega t minus kx. Okay, ni general equation. Okay, so bila dia substitute X kita sama dengan 0.25 lambda. So maksudnya substitute kat sini. Okay. So dia jadilah macam ni. Okay. So lepas tu satu lagi equation yang awak tahu bahawa lambda tadi. Equation dia adalah K is equal to 2 pi over lambda. Okay. So maksudnya bahagian K tu awak boleh masukkan value 2 pi over lambda. Yang ni. So K kat sini dia masukkan value yang ni. Okay. So lambda dengan lambda cancel. So jadilah equation bawah ni. Okay. So sekarang ni dia nak awak sketch graph yang ini pula. Apa jadi untuk kalau graph awak minus pula kat belakang. Okay. So first tadi saya cakap kalau blur sekalipun terus dia lukis graph sign yang biasa yang awak dah guna. Okay, graph sign biasa yang awak guna start kat kosong lah kan. Saya punya mouse hang. Okay. So maksudnya sketch graph sign dulu. Sekejap Okay, dia hang tadi. Okay, so bila negatif kat sini, so contoh awak kena sketch graph kan, awak draw je graph sign biasa. Start at kosong and then give me one cycle. And then bila awak nampak dia negatif pi over 2, so kita nak guna method pertama. Method pertama kita shift our y axis. Okay, so bila kita nampak negatif, so kita shift y axis kita to the left. Okay, so maksudnya kita shift ke sini lah, to the left by pi over 2. So ni axis yang baru. Okay, so maksudnya apa yang kita perlu buat adalah kita perlu extrapolate kan graph kita. Okay, daripada situ what happen dekat axis yang baru. So macam ni lah, kita extrapolatekan kat sini sebanyak pattern pi over 2. Okay, so maksudnya nanti graph yang terkini kita dia akan jadi sketch balik graph yang baru, iaitu spaksi yang baru dan pattern yang baru tadi. So dia akan jadi macam tu lah, yang ni. Dia akan jadi macam ni. Give me one complete cycle. Macam tu. Okay, so jadilah dia graph kat bawah ni. Dia macam yang saya dah lukis lah, yang graph warna hijau oren tu. Okay. So tu kalau you nak shift you punya y axis. Okay, tapi method yang kedua saya ajar tadi caranya you shift you punya wave pula. So maksudnya kalau negatif, maksudnya wave awak tu propagate ke kanan. Okay, so maksudnya contoh dalam gambar yang saya dah lukis ni, wave yang lama awak sign kan. Okay, so maksudnya yang warna hijau pucuk pisang tu.
Okay, warna hijau cair. And then bila awak tahu wave awak tu travel ke kanan sebanyak pi/2, so you need to shift your wave ke kanan. Okay, so maksudnya graf yang baru awak dotted line warna hijau pekat. Okay, so yang ini part dia adalah pi/2. So macam mana nak tahu pi/2 tu ke tak? Awak ingat shape untuk pi/2 adalah macam ni kan? Macam ni. So nampak tak ada differences between part yang pertama dengan part yang kedua adalah pattern pi/2. Itu yang dimaksudkan dengan pi/2 tu. Okay. So bila you dah shift sebanyak pi/2 and then you just redraw lah graf yang baru tu macam mana. Okay. Contohlah graf yang baru kan dotted line tu kan. Okay, tadi kita punya second method ni kita kita shiftkan kita punya graf. So maksudnya kita punya y axis mesti kena kat situ. So apa yang perlu buat, awak extrapolatekan yang dotted line ni ke bawah. Okay, so jadilah di equation graf yang macam ni. Give me one cycle. Okay, so jadilah graf dia macam ni. Okay, so kalau awak nampak graf yang terhasil tu adalah bersamaan graf negative cos kan. Y is equal to negative A cos T, omega T. Ni function T. Okay, so tadi graf asal kita adalah, equation asal kita adalah Y is equal to A sin KX minus pi/2. Okay, so maksudnya dekat sini, graf ini, equation ini akan menghasilkan graf yang sama dengan equation yang ini. Macam itulah basically. Okay, so maksudnya you boleh pilih method mana yang boleh you selesa. Sama ada you nak shift your y axis only ataupun you nak shift your wave ke kiri atau kanan. Tapi konsep plus minus dia orang ni berbeza tau. Kalau you nak shift you punya y axis, kalau plus kat sini, you kena shift ke kanan. Okay, kalau minus, y axis you shift ke kiri. Okay, tapi kalau you guna konsep method yang kedua, so you guna direction of wave macam biasa. Okay, kalau plus, method kita kan wave tu travel ke kiri kan, ke kiri lah dia. Okay, kalau negatif, method kita, wave kita travel ke kanan, so ke kanan lah dia. Okay, so nampak tak sign dia tu terbalik. So kalau saya nasihatkan awak pilih satu saja method yang awak selesa, supaya awak ingat satu sign je. Sebab sign tadi tak sama. Yang bahagian atas, yang y axis plus dengan right. Yang bahagian bawah, plus dengan left. Itu dia, saya nak nampak awak beza sikit lah. Boleh ke? Boleh. Okay tak? Boleh kan? So dulu zaman matrik saya suka guna yang pertama. Okay, tapi metod yang kedua ni pun boleh. So siapa yang jenis fikiran lain sikit, suka metod yang kedua. Okay. Alright. So lepas tu ada apa? Ni dah tak ada. Okay, settle yang tu. Okay. So now let's try to do question. Okay. Okay, so question 2 yang kita sambung hari tu. Okay, a progressive wave is represented by the equation. This equation, okay. So, macam biasa saya cakap, kalau kita nampak equation, terus compare dengan kita punya general equation. General equation kita y in a function of x and t is equal to a sin omega t minus kx. Kenapa minus miss? Sebab dia dah bagi minus, so kita follow lah minus, okay. Alright. So lepas tu you compare je lah terms-terms tersebut. So yang dekat depan ni adalah amplitude kan. So maksudnya amplitude awak bersamaan dengan 5. Okay, so dia suruh kita cari amplitude kat sini. Okay, so maksudnya A awak bersamaan dengan 5. 5 apa? 5 meter ke cm? So you can refer balik kat sini. Okay, dia cakap kat situ awak punya y and x adalah dalam keadaan sentimeter and t awak adalah dalam keadaan second. So you need to follow that unit. Okay, so 5 pula. Betul lah 5. It's 5. Okay, kenapa dia bagi 4 jawapan ni? Amplitude. Kita salah kat sini ni. Okay, amplitude awak adalah 5. Okay, yang dekat depan tu. Okay, so lepas tu dia minta kita cari angular frequency. Angular frequency simbol dia apa? Apa ingat? Omega. Pandai yang terbaik ingat. Omega. Okay, so maksudnya daripada comparison equation ni dengan ni, okay, kita tahu bahawa kita punya omega sebelah dengan t kan. Okay, so maksudnya bahagian nombor yang sebelah t ni adalah bersamaan dengan kita punya omega. Okay, nombor yang sebelah x adalah bersamaan dengan k. So k kita yang ini. Okay, so maksudnya omega sama dengan 2 pi. Our k bersamaan dengan pi/2. Senang kan? Compare je. Okay, so senanglah angular frequency kita boleh dapat daripada
atas terus. So omega bersamaan dengan 2 pi radian per second. Okay. And then wavelength lambda. So lambda formula dia apa tadi? Macam mana kita nak dapat rasanya? Daripada mana? Any idea? K, 2 pi over K. Lambda. Okay, good, excellent. Okay, K equation wave number K is equal to 2 pi over lambda. Okay, so lambda kita nak cari. Okay, so we just rearrange the equation and then find lambda lah. Okay, sebab K kita dah ada value kan daripada equation. So K ni apa ni? K is equal, lambda is equal to 2 pi over K. So our K just now from the equation, kita dapat K kita sama dengan pi over 2. Okay, so pi over 2. 2 pi over pi over 2. Okay, so bersamaan dengan berapa lambda kita? Macam itulah. So dia bersamaan dengan 4 cm. Okay, bila you darabkan 2 pi over 2 ni, dia dapatlah 4 cm. Betul kan 4 cm kan? Ya cikgu. Okay, good. Okay, so settle. Okay, so lambda dah settle. So now we want to find for period. So period senang je daripada omega. Omega is equal to 2 pi over T. T is equal to 2 pi over omega. Omega kita dah ada. Yang ini ambil je. So 2 pi over 2 pi sama dengan 1 second period. Alright. And then frequency. Frequency F. So dapat daripada mana equation dia? F is equal to? General equation for frequency. 1 over T. Excellent. Okay. So 1 over 1 lah. T kita 1 second kan tadi. So frequency pun 1 Hz. Okay, lepas tu wave speed. Wave speed tadi, equation kita ada dua. Equation kita ada dua tadi. Speed. Satu untuk particle, satu untuk wave. So based on this table, you rasa equation kita yang mana? Lambda F. Yes, lambda F. Ingat, wave punya velocity simple sikit equation daripada particle. Okay. So V is equal to lambda F. So lambda kita dah ada 4 darab 10 to the power of negative 2. Sebab apa? Sebab frekuensi tu kita guna Hertz. Hertz adalah SI unit. So maksudnya lambda tu pun kita kena guna SI unit. Okay. So dapatlah 4 darab 10 negatif 2 meter per second. Okay. Alright. So lepas tu direction of motion. Macam mana kita nak tahu direction of motion rasanya? Siapa tahu? Simbol negatif tu. Excellent. Simbol ni je. Okay, kita nampak ada negatif. So maksudnya kita tahu bahawa progressive wave ini sedang propagate to the right. So just tulis je. Wave is propagate to the right. Okay. Wave propagate to the right. Settle. Siap dah. Okay. So nanti dalam soalan dalam exam, kalau nampak equation je kat sini, tanamkan dalam fikiran, terus compare dengan general equation dia. Okay, general equation dia ada dua. Satu untuk progressive wave, satu lagi nanti kita akan belajar nanti. So ini untuk progressive wave, satu ni je. Okay. Alright, any question? Okay ke semua? Okey cikgu. Okay kan? Simple je kan? Ya. Okay, good. Okay, good. Okay, so now okay, kita nak tengok soalan number 2. Number 2 ni dah suruh buat sketch graph. Sketch displacements against T, meaning that this is your y-axis and this is your T. Ingat chapter 9, displacement kita simbol X. Chapter 10, displacement kita simbol dia adalah Y. So you jangan tertukar. Sebab apa? Dalam chapter 10, Y adalah displacement. Okay. Dia ada X juga. Tapi X kita adalah distance. Sebab tu kita tak guna X sebagai displacement untuk chapter 10. So dua terms ni you kena hati-hati dengan chapter 9. Saya takut awak confused dengan chapter 9. Okay, sebab tajuk dia orang ni macam lebih kurang. Okay, so sekarang displacement. So maksudnya simbol awak kena guna Y. Jangan guna X. Okay, sketch the displacement against T. Okay, graph for progressive wave above in a range of 0 to 2 lambda. So range ini pun awak kena ambil berat. Okay, dia adalah condition untuk graph awak. So maksudnya kalau 2 lambda, maksudnya 2 wavelength. Kalau 2 wavelength, awak rasa berapa cycle dia nak? 2 cycle. Yes, excellent. Okay, so you need to show me in your graph, you have 2 cycle. Kalau awak bagi saya 1 cycle je,
kurang satu markah kat graf awak. Okay. So ni maksudnya 2 cycle lah kat sini. Okay. So and satu lagi condition dia bagi t is equal to 0. So back to our equation yang atas tadi. Okay, equation atas tadi yang dia diberi tu. Y in a function of x and t is equal to 5 sin 2 pi t minus pi over 2x. Okay, kita salin baliklah kat bawah. Okay. So tadi y in a function of x and t is equal to 5 sin 2 pi t minus pi over 2x. So this is equation daripada atas. Okay, so now kita masukkan ni step pertama. Kita salin balik equation. Okay, yang kedua substitute condition. Okay, condition kita t is equal to 0. So y is equal to x in a function of t sama dengan kosong. Okay, x tu tak tahu. Okay, biarkan x. And then so substitute sajalah. Sin. Okay, so 2 pi t kosong minus pi over 2. Macam math. Okay, so apa yang tinggal adalah 5 sin. Okay, negative pi over 2x. Okay, so tugas awak sekarang ni, you need to rearrange your equation supaya mudah awak untuk nampak dia ni pattern graph positif ke pattern graph sin. Okay, kalau awak tak rearrange, nanti kalau awak tengok kat sini awak nampak dia positif kan, nanti awak bagi saya graph positif sin macam ni. Tapi sebenarnya bila awak keluarkan negatif ni, dia adalah sebenarnya graph negatif sin. Okay, macam tu. Okay. So kenapa kena, so maksudnya step yang ni, rearrange and make sure everything in bracket is positive. Basically betul tu ayat dia. Okay, so maksudnya you kena make sure bracket awak tu positive value. So kalau ada negatif ke kat situ, you kena keluarkan ke depan. Okay, so barulah you dapat equation yang betul. Okay, so this is your equation. Kita dah settle dah equation kita. So daripada equation ni lah kita kena draw our graph. Okay, saya pergi kat bawah, tulis bawah sikit lah. Dia dah tersemak sikit dengan tu. So maksudnya equation kita adalah y in the function of x and at t is equal to 0. Kita dapat negatif, negatifnya kita keluarkan ke depan. Okay, so sama dengan 5 sin pi over 2x. Okay, so ini adalah graf yang awak kena lukis. So senang je. Dah tahu kan kita punya pattern apa, first terus lukis paksi apa yang dia nak tadi. Okay, paksi yang dia nak adalah y against t. So maksudnya y kat sini, and then tadi dia cakap y dekat atas tadi adalah dalam cm. Okay, so t kat sini, t dalam second. Okay, so ni paksi x, sorry. Sebab dia minta against distance. Ni salah saya duduk ingat time kat sini. Ni x tau. Saya tu salah. Okay, ni x cm. Kalau time baru t. Okay. So sekarang graf kita negative sign. So lukislah graf negative sign. Awak tahu kan graf negative sign start dekat kosong and then you travel ke bawah. Okay. Dan jangan lupa dia minta kita 2 cycle. So that is 1 cycle and then add another 1 cycle. Okay. So apa yang you perlu tunjuk dekat saya adalah macam kita dah belajar sebelum ni. You kena tunjuk kat saya kat sini berapa value dia. And then 1 complete cycle kat sini berapa value dia. Okay, so contoh amplitude kita dah tahu value kita ini adalah value amplitude kita. Okay, so 5. So dekat sini adalah negatif 5. Okay, and then 1 complete cycle and then kita punya paksi sekarang adalah x. Dia akan bagi kita value apa? Kat sini. 1 complete cycle at x ni. Lambda. Yes, lambda. Okay. So maksudnya kita kena kira lah lambda kita ni sama dengan berapa. Barulah dapat markah penuh. Okay. So maksudnya lambda kita boleh cari daripada k kan. Okay, so yang ini adalah value k kita sebab dia duduk sebelah x. So any values yang duduk sebelah x adalah k. Okay, any values yang duduk sebelah t adalah omega. Okay, so maksudnya kita punya ni adalah kita punya k. So k is equal to 2 pi over lambda and it also equal to that iaitu pi over 2. Okay, so bila you rearrange, you akan dapat bahawa you punya lambda adalah bersamaan dengan apa tu?
bagi pi kosong 4. Betul tak? Betul tak? Bila you rearrange, you dapat 4 lambda. Betul. Betul Okay, yes. Alright, so maksudnya value dekat situ you kena tunjuk dekat saya one complete cycle, your x-axis will be equal to 4. So maksudnya untuk cycle kedua dia adalah 8. So maksudnya tengah-tengah ni dia ada berapa? Di antara 4 dengan 8 tu berapa? 6. Yes, 6. So this here is 2. So apa yang saya nak tengok yang betul adalah first, paksi yang betul. Kedua, pattern graph yang betul. Positive cos ke, negative cos ke, apa-apa yang lukis lah. Okay. Yang seterusnya, value maksimum dan minimum dekat paksi Y dan juga one complete cycle ni, value betul tak? Itu dia yang saya nak tengok. Okay, so kalau ada keempat-empat elemen ni, dah dapat markah penuh dah. Okay. So step dia macam ni je, rearrange macam ni. So okay, settle. Any question? Okay ke? Okay, cikgu. Terima kasih. Okay, good. Okay, apa lagi? Soalan C. Soalan C. Okay, repeat question B, but for T is equal to 0.25 period pula. Ni condition yang lain pula. Okay, dia kata repeat question B. So meaning that apa yang dimaksudkan dengan repeat question B tu maksudnya dia nak 2 cycle juga. Okay, so maksudnya you refer balik dekat question B. So ke semua condition daripada set, bukan condition, ke semua apa yang dia nak question B tu kena ada dekat question C. Iaitu 2 cycle kan tadi. So maksudnya kat C pun kena ada 2 cycle. So sekarang condition kita T is equal to 0.25 period. So just now we already find our period iaitu T besar ni. Kan? Okay, period kita kalau kita tengok question yang atas tadi. Yang ini T kita adalah bersamaan dengan 1 second. Okay, so we need to substitute that value. Okay. Alright, so maksudnya P awak sekarang ni bersamaan dengan 0.25 darab dengan 1 second. So dia adalah T sama dengan 0.25 second. Barulah senang sikit awak nak ni. Okay, so daripada equation kita tadi, kita ada ni general equation saya salin balik. Y in the function of x and t is equal to 5 sin 2 pi t minus pi over 2x. Okay tak? So ni general equation yang pada soalan atas tadi. Okay, sekarang condition kita dah ada condition yang baru. So letakkan y in the function of x and t is equal to 0.25. So we need to substitute t is equal to 0.25. Okay, sin 2 pi 0.25. Awak nak buat dalam pecahan pun boleh, perpuluhan pun boleh, tak masalah. Tapi saya sebenarnya suka dalam pecahan sebab dia nampak cantik sikit. Sebab kita punya equation tu biasanya dalam pecahan. Okay, so contohlah saya guna equation. Okay, so T saya tadi adalah bersamaan dengan 1/4. Okay, so lepas tu T saya sama 1/4. Alah, betul lah 1/4 kat situ. T saya bersamaan dengan 1/4 minus pi over 2x. Okay, so saya kembangkan equation saya. 5 times 2 pi 2 pi over 4 dapat pi over 2. Okay, pi over 2 minus pi over 2x. Okay, tadi ni step pertama kita salin balik equation yang diberi. Step yang kedua, tadi saya cakap masukkan condition. Okay, step yang ketiga rearrange. Okay, maksudnya saya nak awak jadikan benda yang dalam bracket yang ada function apa, jadikan dia positive value. So maksudnya kat sini kita kena jadikan kita punya x ni, bahagian x ni positive value. So kita kena keluarkan negatif kat depan tu. Okay, so dengan cara macam biasalah awak dah belajar matematik, kita factorizekan, kita keluarkan x tu ke negatif tu ke hadapan. Okay, so kita letak negatif kat depan. So dia akan jadi 5 sin. So pi over 2x tu dia jadi positif lah Pi over 2x positif. So yang pi over 2 tu dia akan jadi minus lah. Okay, so macam tu. Okay, maksudnya yang part rearrange tu you kena tengok bahagian yang ada x ataupun bahagian yang ada t dalam equation bracket tu, you kena jadikan dia positif. Okay, yang belakang ni tak kisah. Okay, yang tak ada terms x atau t tak kisah. Tapi yang penting terms yang ada x ataupun t macam ni, okay, you kena jadikan dia positif. Okay, barulah you boleh dapat graf yang betul macam kat bawah ni. Okay,
Itu step yang ketiga, rearrange. Step yang pertama salin balik soalan equation yang diberi. Yang kedua substitute the condition. Yang ketiga rearrange and make sure that function t ataupun x dalam bracket tu dia ada simbol positif. So selagi dia tak simbol positif, maksudnya you akan dapat graf yang salah. Sebab kalau you sketch macam ni, you akan dapat graf positive sign. So nanti salah. Okay, so graf yang kita nak adalah graf yang ini. Macam tu lah. Okay, so bila dah dapat macam tu kan. Okay, so sekarang ni kita dapat graf negatif fast sign. Dah. Okay, so contoh step dia nak lukis graf kan. Ni adalah equation yang kita dah dapat lah. So tugas kita sekarang, kita kena sketch graf. Okay, so y kat sini and then x kat sini. CM juga. Okay, so macam mana saya tahu dia nak y against x? Sebab dia kata repeat question B. Question B tadi nak graf yang y against x kan. So kenalah follow question B. Okay, and then give me 2 cycle. Okay, so sekarang kita dapat graf negative sign. Okay, so step yang pertama kalau blur lah. Tapi kalau orang yang dah boleh nampak boleh lukis terus. Ni kalau yang tak nampak lah. Okay, lukis dia dulu negative sign punya graf macam mana. So dia start kat kosong and then dia travel ke bawah. Okay, so ni graf sign saja, negative sign. Tapi belakang kita ada negative pi over 2. Okay, so contoh saya nak guna konsep shift my y axis. So kalau negatif y axis, saya nak guna konsep y axis, saya kena gerak kiri ke kanan y axis saya? Tapi ingat? Kiri. Yes, dia opposite daripada direction of propagation Okay, so dia gerak ke kiri. So maksudnya y axis saya, okay, saya kena shiftkan ke kiri sebanyak pi over 2 lah. Okay, so contoh kat sini. Okay, so saya kena imagine sekarang graf saya dekat paksi tersebut bentuk dia macam mana. So you just extrapolate your graph kat sini. Bentuk dia macam tu lah kan. Okay, so maksudnya graf yang baru awak adalah bentuk dia daripada sini ke sini. Ni satu cycle. Ni graf baru. Ini 2 cycle. Dia graf cos dah jadi. Okay, so macam tu lah. So kalau kita lukis balik. Okay, so contoh sini ke sini satu cycle. 1 cycle. Sini ke sini 2 cycle. Sebab dia graf cos kan. So 2 cycle. So pattern dia macam warna hijau tu. So nak cantik kita lukis balik lah. Okay, so graf kita yang baru kat sini. Okay, dan ni paksi yang baru. So dia start kat sini. 1 cycle. 2 cycle. Settle. Okay, sekejap. Warna lain. Okay, so maksudnya label baliklah y, cm. Kat sini adalah x, cm. Okay, lepas tu dekat atas tu value kita amplitude yang inilah, tak ada masalah. Okay, ni 5. Ni negatif 5. Okay, so one complete cycle here, dia graph cos kan, so one complete cycle mestilah dekat top. Okay, so kita paksi y, kita paksi x, so maksudnya dekat situ adalah value lambda. So we need to find our lambda. Okay, so lambda kita boleh dapat daripada k kan, sebab k is equal to 2 pi over lambda. Okay, so maksudnya saya cakap k, value dia sebelah x, so yang inilah value k kita. Okay, so k kita bersamaan dengan pi over 2 juga. So just rearrange. So lambda still dapat 4 cm. Okay. So dapatlah kat sini 4. So maksudnya dekat sini adalah 8. Kat sini adalah 6. Kat sini adalah 2. Okay. Settle. Boleh tak? Okay ke? Okay. Okay kan? Senang je kan? So you pilih lah. Saya suka guna konsep shift graph. Shift y axis. Kalau siapa yang suka graph wave boleh juga. Okay. You boleh practice dulu lah. Mantau blur mana satu kan. Okay. So question D. Sketch the displacement. Displacements against time. So meaning that your y axis is y and your x axis will be t. Okay. For the particle, and this is the condition, x is equal to 0. And then the range is 2 period dia nak. So kalau 2 period rasa berapa cycle? 2 period. Yes, 2. Okay, 1 period, 1 complete cycle. Macam tu. Okay. So sekarang kita salin step pertama. Tadi saya cakap salin equation balik. Y in the function of x and t samaan dengan 5 sin omega t minus saya salah. Suka je kan. 5 sin omega t 2 pi. Omega 2 pi t minus pi over 2x. Ni equation atas. Okay. So sekarang masukkan condition. Step yang kedua masukkan condition. Okay.
Step pertama salin. Step kedua condition. Okay. So condition kita x is equal to 0. So maksudnya y kosong in the function of t. Okay, 5 sin. So substitutekan x tu sama dengan kosong. Minus pi over 2, 0. Okay, so jadilah the equation 5 sin 2 pi t. Okay, so jadilah dia equation ni. Lepas tu, step yang ketiga tadi saya cakap kita kena pastikan we need to rearrange the equation kan, step ketiga. Pastikan kita punya value dalam bracket yang ada k dan ada yang ada x dan ada t. Okay, sekarang ni t yang ni. Okay, adalah positif. So dia dah positif kan, so tak ada masalah lah. Okay, so maksudnya you can skip step number 3. So maksudnya dia ada 3 step utama yang you kena follow. Kalau you hilang step yang last tu biasanya students lupa yang last tu. Okay, dia lupa nak jadikan yang dalam bracket. Tapi yang dalam bracket tu dijadikan T dengan X saja tau. Terms yang ada T dan X saja yang positif. Dan yang plus minus di belakang tu tak kisah. Okay, so baru lagi dapat graf yang betul. So ni graf dia simple je ni. Sin kan. So senang lah. Graf sin positif. X ini, T. T. Okay, so 0 and then this positive sign. So 1 cycle. 2 cycle. Okay, so kat sini letaklah value 5. Sini negative 5. And then 1 complete cycle will give you about period. So period boleh dapat daripada mana rasanya? Any suggestion? Omega. Period macam mana kita nak dapat? Apa? Omega. 1 over T. 1 over T. Oh, Tapi- maaf. Silap. 1 over F. 1 over F. Tapi F kat mana? Okay. So ingat equation kita ni macam-macam information kita boleh ada. Ni adalah amplitude. Okay. Lepas tu saya cakap kalau terms yang sebelah T dia adalah bersamaan dengan omega. Okay. Tapi kalau terms sebelah X dia adalah bersamaan dengan K. So daripada situ awak punya omega adalah bersamaan dengan 2 pi. Okay. So omega is also equal to 2 pi over T kan. Ada period kan. So samakan dengan je. So cuba you rearrange dapat berapa period awak? Dapat berapa tu? 1. Pandai pun. Okay. So bila you rearrange you akan dapat period you sama dengan 1 lah. Okay, omega is also equal to 2 pi kan from the equation. So rearrange, so T awak bersamaan dengan 1 second. So letak kat sini 1 second, dekat sini 2 second. Okay, so dekat tengah-tengah ni akan jadi 1.5 second. So bila dia ada point kat situ, so you cantikkan lah. Letak point juga kat sini. Okay. So dekat sini 0.5. Barulah dapat graf yang betul. Okay. Okay ke? Okay. Okay, good kan? Senang je kan? Okay. So last kali. Question dia. Okay. Sekarang ni dia minta awak sketch displacements against T. So ni your y axis and then this is your x axis. So dia bagi kita condition. Okay, 1.5 lambda in the range of 2 period. Okay, so maksudnya 2 cycle lah. Okay, so lepas tu lambda kita dah dapat daripada question atas tadi. Okay, kita tengok lambda kita tadi berapa daripada atas tu. Lambda ni. Ni lambda kita daripada question bermula. Okay, so kita kena substitute kat situ lah. 4 cm. Okay, so maksudnya X kita condition dia adalah sebenarnya bersamaan 1.5 darab dengan 4 cm. Okay, so bila kita darab dapat 6 kan? 6 cm. Yeah. Okay, good. Okay, so salin first step tadi, salin equation. 5 sin 2 pi t minus pi over 2x. Okay, ni equation atas tadi, salin balik. And then second step, masukkan condition. X kita adalah bersamaan dengan 6. KT. So 5 sin 2 pi t minus pi over 2, 6. Okay, so 5 sin 2 pi t minus 3 pi. Betul tak? Betul, 3 pi. 3 pi. Okay, so step yang ketiga saya perlu buat tak sekarang ni rasanya? Step yang ketiga Tak. perlu tak?
Yes, excellent. Okay. Step yang ketiga tadi kan dia rearrange yang dalam bracket tapi you fokus pada terms yang ada T, terms yang ada X. Dua-dua tu you kena jadikan dia positif. Tapi case kita sekarang dia dah jadi positif kat sini. So tak payah skip je step number 3. Okay. So boleh jot down dekat situ. 3 step ni. Okay, so sekarang inilah kita punya final equation. Okay, so sekarang ni kalau blur, saya cakap lukis je terus graph sign. Okay, sebab dia positive sign. Lukis je. Nanti kita fikir kemudian. Shift ke apa ke kita tengok kemudian. Tapi siapa yang dah boleh nampak, boleh lah. Okay. Ni kat sini T. Okay, so kita lukis je graph positive sign. Sini 1 cycle, 2 cycle. Okay, so sekarang ni masalah kita kat belakang ni dia ada minus 3 pi. So kalau saya nak shift saya punya y axis, saya kena shift ke kiri ke kanan y axis? Kalau saya nak method y axis tadi. Ke kanan. Is it? Ya ke? Saya nak shift y axis bukan dulu. Kalau y axis, kiri negatif, kanan positif. Tapi kalau you nak shift your wave, you guna direction of wave macam yang dah belajar lah. Okay, kalau wave propagate ke kiri, dia positif kan? So sekarang saya nak guna yang method pertama, y axis tadi. Okay, so kalau y axis tadi, kalau negatif kat sini, maksudnya saya kena shiftkan saya punya y axis ke kiri sebanyak 3 pi. Okay, so contoh dah y axis baru saya kat sini, shift ke kiri Okay, ni y axis saya baru. And then saya kena ada 3 pi dekat tengah-tengah tu. Okay, so maksudnya saya imagine kat sini 1 pi, 2 pi, 3 pi. Macam tu lah. Okay, so maksudnya graf yang baru saya adalah salin je balik. Daripada start daripada paksi yang terkini. Okay, y, cm, t, second. So maksudnya saya akan lukis balik 2 cycle tu daripada sini. Ni 1 cycle. Okay, ni 1 cycle. So sampai sini saja. Okay, so maksudnya 1 cycle, 1 cycle. So settle. Okay, so maksudnya ini adalah graf saya yang terbaru. Macam tu. Okay, sebab saya pilih untuk shift saya punya y axis. Tapi kalau saya macam tak nak ajar yang graf shifted tu sebab dia nampak serabut nanti kat situ. Okay, so sebab tu saya ajar yang y axis je. Tapi konsep dia saya dah terangkan tadi lah, kalau you nak shift ikut direction of propagation pun boleh, tak ada masalah lah. Okay, right, so nanti letaklah label. Okay, yang ini adalah 5, yang ini adalah negatif 5. So period, saya rasa dia tak ada perubahan. Tadi omega kita pun bersamaan dengan 2 pi kan, yang atas tadi. Sama, so maksudnya period kita sama, boleh follow daripada atas tu lah. Okay, so iaitu 1 second. So 1 second. So kalau nak lukis, nak buat calculation balik pun boleh. Ini 2 second. So sini 1.5 second. 0.5 second. Okay. So siapa yang nak buat calculation tu, kat sini lah awak punya omega kat sini. Sebelah T kan. Sini sama dengan omega. So omega is equal to 2 pi over T. Which is also equal to 2 pi. So jadilah period sama dengan 1 second. Macam tu. Okay tak? Nak saya ulang mana-mana? Okay. Okay. Ingat soalan ni banyak tau dalam PSPM. 30% ataupun 40% daripada soalan PSPM awak datang daripada chapter 9, chapter 10. Saya tak main-main. Okay. So sebab dia soalan dia simple je. So, kalau you can grab the concept, rasa awak boleh buat semua. Okay. So it's about equation, it's about graph macam tu. So senang lah sebab saya rasa awak dah ada knowledge pasal graph-graph ni kan daripada AdMath dulu. Okay. Question seterusnya, question 3. Okay, yang mana? Progressive. Question 3. Okay, question 3, progressive wave is represented by equation yang ini. Okay, so y is equal to 20 sin 150 pi t minus 1.8 x. Displacement yang ini dia macam ada tersalah sikit tapi saya akan refer balik. Sebab dia kata kat sini, y awak dalam cm and t awak dalam second. Okay, tapi dia kata x awak dalam meter, which is impossible. Sebab apa? Sebab sepatutnya sini dalam meter, sini dalam cm, the whole thing here should be in cm as well. Okay, logik lah kan? So ni mungkin dia salah.
Saya yakin salah tapi nanti sebab jawapan dia dalam meter, so nanti saya refer baliklah. Tapi sekarang ni saya akan treat dia sama. So saya akan letak cm kat sini Okay, so sekarang dia minta kita kira wave velocity. Tadi wave velocity kita dah tahu kan equation dia adalah apa? Siapa ingat? Equation wave velocity tadi, V sama dengan apa? Lambda F. Yes, excellent. V is equal to lambda F. Okay. So tugas kita sekarang, kita kena cari apa kita punya lambda, apa kita punya F. Okay. Senang. Saya cakap bila nampak equation macam ni, terus compare dengan general equation. A sin omega t minus kx. Kenapa minus? Sebab dia bagi kat sini minus. So kita follow je. Okay. So maksudnya amplitude awak sama dengan 20. Okay. Lepas tu yang sebelah t adalah bersamaan dengan omega. So 150 pi adalah omega. Okay, so maksudnya omega sama dengan 150 pi. Sebelah x adalah k. So sebelah x kita sekarang 1.8. So maksudnya k kita bersamaan dengan 1.8. Okay, so lambda, kita nak cari lambda, kita boleh dapat daripada mana? Kita ada value omega, kita ada value k. Lambda datang daripada mana? K. Yes, k. Okay, sebab apa? Sebab k is equal to 2 pi over lambda kan. Okay, so lambda sama dengan 2 pi over k. So substitute saja. K kita dah ada dah dekat atas tu. 1.8. Cuba kira 2 pi bahagi 1.8. Is it 3.49? Yes. Kan? Okay, 3.49. Okay, so 1.8 tadi dalam cm. Okay, so maksudnya yang ini pun dalam cm lah. Okay, lambda awak. Okay, sebab saya tukar tadi, x saya ambil dalam cm. Okay, so maksudnya dalam cm lah ni. Okay, lepas tu frekuensi. Frekuensi kita boleh dapat daripada mana? Rasanya? Omega. Yes, good. 2 pi. Omega is equal to 2 pi f. Omega is equal to 2 pi f. Omega kita dah dapat daripada atas. So substitute saja. F is equal to omega over 2 pi. Omega 150 pi over 2 pi. So berapa ni? 150 bagi 2. Berapa? 150 bagi 2. 75 75. Okay, so substitute lah dekat sini. Lambda 3.4975 Hz. Sekejap, lambda saya ni betul ke? 3.49? 2 pi 75 Hz tu okay. K is equal to 2 pi over lambda. K saya sama dengan 1.8. Kenapa kita dapat jauh Tadi saya kira dapat dekat je. Saya salah kat mana-mana tu? Siapa nampak kesalahan saya? Saya tak nampak. Omega 2 pi f. Omega 150. Oh, okay, sorry. Sekejap, saya lupa. Sekejap Oh, dapat lah. Okay. Saya tekan tadi tak dapat. Salah tekan calculator punya. Okay. So, dapat kan? 1.83 cm per second. Cm Sebab dari tadi kita guna cm kan? Yang ni kita guna cm. Dapat ke? Ya. Yeah. Okay, dapat. Okay, so lepas tu bila dia dah bagi direction of, dia dah minta kita wave velocity. So we need to mention about the direction of the velocity lah. Okay. So kita tengok kat sini, equation yang diberi adalah negatif kan kat tengah-tengah tu. So kalau negatif, wave kita propagate ke mana? To the right. To the right.
to the right. So wave propagate to the right. Settle. Okay. Alright. So settle dah kat situ. Any question? Okay kan? Senang je kan chapter ni? Equation dia pun simple. Semua simple. Cikgu, saya dapat 261.75. Betul lah 7.5. Saya pun dapat 7.5. Apa dah. Lari sikit kot daripada jawapan asal. Thank you Afika. Sama-sama cikgu. Okay. Alright. Question 4. So, I give you time 5 minutes. Tak sampai 5 minit. 5 minit lah sebab dia ada expression kat bawah tu. 5 minit. Cuba try buat. Nanti saya panggil nama. Ada soalan boleh tanya. Okay ke? Terdengar cikgu. Okay, good.
Okay ke? Dapat tak jawapan? So wave number dapat tak 100 pi? Dapat Frekuensi dapat berapa? Kira tak? 10 Hz. 20 Hz. Is it? Saya dengar betul ke 20 Hz? Yes, 20. 20 Hz. Okay, sekejap. Kita tengok. Kita buat sama. Okay, yang bawah tu okay. Dapat juga equation dia. Kita tak dapat. Yang B. Tak. Tak dapat. Dapat. Okay, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okay, sekejap. Tengok sekejap. Okay. So, figure above shows the displacements against x graph after time t for the progressive wave, which is propagate to the left with a speed of 20 cm per second. So first now, it asks us to find wave number, iaitu value k lah kan. Ingat wave number value k. Kadang-kadang student blur wave number ni apa. Dia adalah k Okay. So sekarang ni banyak information yang kita boleh dapat sebenarnya daripada graf ni. First one, kita boleh dapat berkenaan dengan apa ni? 6 ni. Amplitude. Yes, that is the amplitude. And then kalau awak tengok paksi kita X, one complete cycle maksudnya kat dua ni, apa dia? Dua tu sama dengan apa? Wavelength. Yes, excellent. Lambda. Okay. So maksudnya sekarang ni K, equation kita tadi adalah 2 pi over lambda. Okay, so lambda kita dah ada iaitu 2 cm. So 2 pi, salah. 2 pi, okay, divided by 2 times 10 to the power of negative 2. So dapatlah 100 pi meter. Sekejap, 100 pi per lambda dia. Okay, per meter sebab saya dah convert kepada meter. Per meter. Okay. So tak ada masalah kan wave number. And then frequency, dapat daripada mana frequency? Speed. Speed. Okay, good. Okay. So speed kita yang dah diberi adalah 20 cm. Okay, this is V. So from V, iaitu dia kata kat sini adalah speed of the wave kan. The wave is propagate to the left by this speed. So meaning that is the speed for the wave. So speed wave equation dia F lambda. Okay. So V kita dah ada yang ini. Lambda pun kita dah, lambda kita tak ada lagi. Lambda kita dah ada kat atas. So boleh dah dapat F. Okay, so maksudnya F is equal to V over lambda. So V is equal to 20 times 10 to the power of negative 2 over lambda. Lambda dah diberi juga 2 darab 10 kuasa negatif 2. Okay, so dapatlah 10 Yeah. 10 Hz. 10 Hz. Okay, saya salah dengar tadi. Masalah ni. Okay, F sama dengan 10 Hz. Alright, good. Okay, settle Okay, kedua. Dia minta kita write expression displacement against displacement as a function of x and t. Expression. Okay, bukan graph. Tak patut ada against. Okay, so maksudnya y in the function of x and t. Okay, kita ingat general equation dia a sin omega t plus minus kx. This is the general equation lah kan. Yang kita tak tahu graph tu macam mana. Yang kita tak tahu wave tu macam mana. So satu cara nak tahu apa benda yang kita perlu tahu sekarang ni adalah kita kena cari dia punya A, kita kena cari dia punya omega, kita kena tentukan plus ataupun minus dan kita kena cari dia punya K. T dengan X tu tak ada. Okay, T dengan X tu adalah function, memang function dalam graph, dalam expression tersebut. Okay, so carilah value-value tersebut. Okay, so Y in function of X and T. Okay, amplitude kita dah ada kan tadi daripada graph. Berapa tadi? 6 cm. Yes, and then it's in centimeter. So you need to convert it into meter. Okay, so it will be 0.06. Okay, and sin omega. Omega rasa boleh dapat dari mana? Rasanya omega. Kita dah ada frekuensi. Ada masalah tak nak cari omega? Tak ada kan? So Tak. omega is equal to 2 pi f. Okay, frekuensi dah ada kat atas. So 2 pi darab dengan 10. So dapatlah 20 pi. That is our omega. So letak kat sini. 20 pi. Lepas tu sebelah omega tu tadi ada T kan. Lepas tu settle. So lepas tu kita kena tentukan yang ini pula. Ni dah settle, omega dah settle, A dah settle. Plus ke minus rasanya? Kita nak pilih plus ke Plus. minus? Yes, sebab kita propagate to the left. Left is plus. Okay. So pilihlah plus. Lepas tu K. K boleh dapat daripada mana? K dah ada kan? Daripada atas ni. Wave number is 100 pi. Alright.
So letak je 100 by X, jangan lupa. Settle dah. Okay, senang je kan? Macam tu. Okay ke Afiqah? Okay, cikgu. Terima kasih. Good. Alright, okay. Okay, I give you rehat 5 minit sikit. Lepas tu kita masuk sikit and then after that habis. Sebab saya macam dah tepung sikit kan. Kita tengok. Ke nak sambung je? Sambung je? Saya nak tanya, Yes, boleh. yang amplitude tu Mhm. memang kena jadi M Yes, sebab apa? Sebab awak apa tu? Awak guna dalam CM. Saya Azad macam saya guna CM tadi. Okay. Sebab apa kena guna saya suruh convertkan kepada standard sebab bila awak gunakan unit frekuensi iaitu Hertz ni dia SI unit tau. So maksudnya semua benda you kena dalam SI unit. Contoh nak dapat frekuensi ni kan. So kena jadikan dia dalam SI unit first. Okay? Macam tu. Kalau tak nanti awak guna CM pun boleh sebenarnya tapi dia tak sesuai lah. Okay, sebab dalam omega kx omega 2 pi r. Saya rasa dia lebih sesuai guna standard unit. Kurang kesalahan lah biasanya. Sebab nanti student pening tau. So maksudnya my suggestion is always change it into CM. Melainkan kalau dia minta dalam CM. Tak boleh tukar lah. Okay, kalau dia minta secara general macam ni, my suggestion tukar je kepada meter iaitu standard unit. Okay ke? Okay, thank you. Okay, good. Nak sambung ke nak rehat 5 minit? Rehat. Rehat 5 minit. Okay, 5 minit. 5 minit je Buat sikit je lagi. Kita habis awal kot hari ni. Ya je habis awal.
Okay, come back. Okay ke? Semua ada? Ada. 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 Okay, check lagi je. Check lagi je. Sikit lagi suruh holiday. Okay. Okay, so kita pause sikit. Settle dah. Okay, yang ini saya rasa dah pernah belajar kan, interference, constructive interference, membina kan. Lepas tu yang bawah ni memusnah yang destructive. Okay, so concept superposition of waves. Okay, so principle of superposition. Ini adalah prinsip dia lah. Okay, when two or more waves are moving through a medium, the displacement of the medium will be equal to the sum of the displacement of the individual wave. This is contoh application of the principle. So if you have the first individual wave, this one is the first individual wave, and then this one you can assume it as second individual wave. And then bila dua-dua ni bergerak dalam satu medium, maksudnya contoh air ke medium dia ataupun a string ke yang maksudnya buat eksperimen kan. So bila diorang ni bertembung at one point, okay, displacement yang terhasil dekat medium tersebut adalah bersamaan dengan the sum of displacement of the individual wave. Okay, so contoh kat sini dari segi value lah saya nak nampak, mungkin dalam tinggi dia adalah 2 meter. Yang ini contoh tinggi dia mungkin 1 meter. Okay, so maksudnya when these two waves meet at one point, okay, so maksudnya apa yang terjadi, okay, displacement yang terjadi hasil daripada pertembungan tersebut adalah mestilah hasil tambah di antara dua wave tersebut. So contoh dia bertembung kan, dan dia terjadi pertembungan tu, okay, macam gambar bawah tu lah, and then dekat sini dia bertembung. Okay, so maksudnya displacement dia ni, hasil pertembungan tersebut adalah sum of that two individual wave. So mungkin 2 tambah 1. So maksudnya 3 meter lah tinggi ni. Itu yang dimasukkan daripada konsep principle of superposition. Okay, when two wave is moving, okay, through a medium, the displacement at the point where the two wave to meet, dia adalah bersamaan dengan hasil tambah di antara dua wave tersebut. Okay, daripada segi dia punya displacement tu. So itu maksud principle of superposition. Itu dia punya principle. Okay, tapi dia punya situation ataupun fenomena kita panggil, kita panggil dia sebagai interference. Okay, tapi interference dengan superposition ni dia adalah interchangeable terms. Okay, dia maksudnya lebih kurang sama je maksud dia. Okay, so untuk interference adalah interaction between two or more wave. So maksudnya tadi superposition kan 2 or more wave that are moving in a medium. Okay, so bila 2 wave tu interact, so dia akan menghasilkan interference. Okay, ataupun nama lain dia superposition lah, sama je. Okay, so interference ni terbahagi kepada 2 jenis yang macam awak dah belajar dalam SPM lah, constructive dan juga destructive. Dari segi definition, ini adalah definition dia. The resultant displacement is greater of the displacement of the individual wave. So maksudnya hasil daripada pertembungan 2 wave tersebut, dia akan menghasilkan displacement yang lebih besar daripada individual wave yang bertembung tadi. Contoh ni individual wave pertama, ini individual wave kedua. So tinggi diorang kan sama kan, contoh ni 1 meter, yang ni pun 1 meter. So hasil pertembungan diorang ni, hasil interference diorang ni, diorang akan menghasilkan displacement yang lebih besar daripada dia. Okay, maksudnya lebih besar daripada 1 lah. So maksudnya 2 sini. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan constructive. It's greater displacement compared to the individual wave. Tapi, okay, it occurs when Y1 and Y2 have the same wave length, same frequency and in phase each other. So ini adalah condition untuk menghasilkan constructive interference. Okay, maksudnya first, dia mesti ada same wavelength. Second, dia mesti ada same frequency. And last kali, kedua-dua wave tersebut mestilah in phase. Nak tahu dia in phase ke tidak, awak tengok bentuk dia. Kalau sama, adalah in phase. Okay, kalau bentuk dia tak sama, adalah dia out of phase. Macam tu. So kalau nampak bentuk yang pertama dengan kedua ni, sama kan bentuk dia. Yang ini dengan yang ini. So bila dia orang ni sama, so maksudnya dia orang adalah in phase. So bila dia orang ni in phase dan dia orang ni bertembung, dia orang akan menghasilkan constructive interference. Okay. So untuk destructive pula, dari segi definition, ini adalah definition dia. Dia akan menghasilkan resultant displacement, iaitu hasil daripada pertembungan tu. Okay. Resultant displacement yang lebih rendah berbanding dengan dia orang punya displacement yang asal. So contoh kat sini atas 1 meter. Okay, yang ni ke bawah negatif 1 meter. Okay, so bila kedua-dua ni bertembung, okay, kedua-dua ni bertembung, so dia akan menghasilkan flat surface. Okay, because they are cancel each other.
nama pun memusnahkan lah. Maksudnya dia cancel each other. So that's why kita dapat amplitude yang flat macam ni ataupun amplitude yang lebih kecil daripada wave asal. Macam tu. Okay. So syarat untuk disruptive interference berlaku adalah kedua-dua wave mestilah same wavelength, same frequency but in antiphase. In antiphase ni maksudnya bila awak nampak shape of the wave tu, of two wave tu berbeza. Tadi kan shape kita sama kan, shape yang pertama dengan kedua. Sekarang awak tengok shape yang pertama macam ni, shape yang kedua macam ni. So dia ada shape yang berbeza. So bila dua wave yang ada shape yang berbeza ataupun kita panggil dia sebagai antiphase, okay, bila dia bertembung dia akan menghasilkan disruptive interference. Macam tu lah. And then ni adalah condition phase difference. Phase difference ni kita akan belajar lebih lagi nanti. Okay, maksudnya perbezaan di antara wave yang pertama dengan wave yang kedua tu adalah sebanyak pi, sebanyak 3 pi, sebanyak 5 pi. So nanti kita akan tengoklah apa dia yang dimaksudkan dengan phase difference ni. Okay, so ni kena highlight juga. Kalau phase difference dia genap, okay, maksudnya wave pertama dengan wave yang kedua phase difference dia genap. So basically dia akan menghasilkan bentuk yang sama wave tu. Okay, cuma mungkin wave yang pertama ke depan sebanyak 2 pi, wave yang kedua ke depan sebanyak lagi 2 pi. Macam tu lah, itu yang dimaksudkan dengan phase difference. So contoh yang ke depan 2 pi tu 4 pi minus dengan 2 pi dia akan jadi 2 pi. So maksudnya nombor genap. Okay. So kalau perselisihan dia orang ni, satu tu ke depan by 2 pi, lagi satu ke depan by 4 pi, maksudnya nombor-nombor genap, dia akan menghasilkan constructive interference. Okay. Tapi kalau dia orang ni berselisih, okay, perselisihan dia orang tu adalah sebanyak nombor-nombor ganjil, maksudnya pi sahaja, ataupun yang satu wave tu ke hadapan sikit sebanyak 3 pi, okay, ataupun 5 pi, ataupun 7 pi. So diorang ni akan menghasilkan disruptive interference. Maksudnya change of phase ni adalah perselisihan di antara satu wave dengan satu wave yang lain. Itu. So kalau dua-dua dalam fasa yang sama, fasa satu cycle iaitu 2 pi, so samalah. Maksudnya dia akan menghasilkan 2 pi. So kalau 2 pi, yang inilah disruptive. Okay. Kalau satu fasa dekat 3 pi, okay, satu fasa lagi dekat 2 pi. So kalau 3 pi minus dengan 2 pi, so dia akan ada 1 pi kan, the differences of pi tu. So bila awak nampak perbezaan dia orang ni 1 pi iaitu nombor ganjil, so maksudnya dia orang ni adalah phase disruptive interference, macam tu. Okay, so itu antara konsep dia. Okay, alright, so itu je. Okay, any question tak berkenaan dengan ni? Sebab dia dah pernah belajar SPM kan? Okay, alright. Okay. So tak apalah, yang ni saya rasa kita belajar later lah naik cuti. Okay, sebab saya ada hal. Okay, saya ada hal kat asrama. Okay, so nanti I think that's all for today. So nanti saya akan sambung balik lah. Okay, so any question tak? Any ada question? No. No, okay. So selamat bercuti. So nanti masa cuti pun mungkin saya akan bagi video sebab kita nak kena kejar syllabus juga at the same time walaupun bercuti kan. So nanti kalau saya sempat saya akan up video and then please watch the video, okay? So I think that's all from me. So have a good holiday. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sama.